Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah yang dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay, untuk video kali ini saya akan ulas berkenaan dengan isu seperti yang anda nampak pada title saya dekat bawah lah. Tak perlu saya terangkan lagi sekali. Okay, sekali lagi saya nak jelaskan dekat sini apa benda yang saya ulas berkenaan dengan sesetengah isu atau individu ke kumpulan ke everything ke adalah pendapat peribadi saya. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk itu mungkin datang daripada kelemahan diri saya sendiri. So yang baik tu ambil, yang buruk tu buang kat tepi. Okay, so hari ni saya akan ulas berkenaan dengan isu ini. Okay, kita tunjuk dulu isu dia supaya kita boleh fokus sama-sama apa benda yang saya nak ulas dalam video kali ini. Okey, karantin kepala bapa hang. Okey, pelekehkan perintah kawalan pergerakan, polis cari mamat viral ini. Okey, kita bacakan dia punya petikan artikel dulu supaya anda semua puas hati. Okey, so ramai pula yang cakap dengan saya tak puas hati sebab saya tak letakkan artikel everything. Saya apalah cakap benda-benda yang berunsur fitnah everything ke. Tapi kali ini saya tunjukkan bukti dia supaya anda boleh tengok sama-sama. Okay, so lelaki kuarantin kepala bapa hang ni, okay, kita tengok dia punya isu. Okay, saya bacakan dulu. Susulan video viral video seorang lelaki pertikaikan perintah kawalan pergerakan. Pihak polis Kedah menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan dengan video itu tampil menyalurkan maklumat. Ketua Polis Daerah Alor, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Zidin berkata video itu dipercayai dirakam di sekitar kawasan Langgar di Alor. Okey, lelaki itu membuat rakaman video itu diminta tampil ke Balai Berhampiran untuk membantu siasatan. So beliau sudah dipanggil dan ada gambar yang dipaparkan. Memang beliau sudah ditahan lah. Okey, tak pasti pula dia ditahan berapa lama. Okey, mungkin untuk membantu siasatan ataupun warning saja. So kita tengok dulu video ini. Yang mempamerkan lelaki inilah. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, 1, 2, 3. Oh, tak nak. Sekejap musim okay. Apa nama corona virus COVID-19. Apakah ada kena berkurung, tapi di sini tak kurang, kau nak kedarah makan. Tu. Oh, kepala kambing pula tu. Kepala kambing. Tubik tak boleh. Tu, kepala kambing. Tubik boleh tak. Kepala kambing tu. Tu dia kepala kambing. Apa? Corona virus ah. Corona virus. Bapa kak. Tu. Kurati pula bapak. Okay, so video ini mempamerkan, okay, kalau di media sosial ini netizen mengecam individu-individu terbabit yang tidak bertanggungjawab. Tapi apa yang saya lihat bukan individu yang lain tak ada masalah sangat lah. Okay, walaupun mereka tak patuh pada perintah kawalan pergerakan, tetapi mereka ni taklah sampai seperti lelaki ini tadi. Okay, saudara kita ini tadi sampai dia membagi komentar seperti itu seolah lekehkan apa yang dibuat. Okey, selagi rakyat Malaysia degil seperti ini kan, kita akan sentiasa melihat peningkatan kes-kes coronavirus di Malaysia dan ini yang akan berlaku kepada negara kita suatu masa nanti. So saya explain one by one apa yang kita dapat pada 21 hari bulan hari ini. Dan ini merupakan statistik, okay, yang berlaku di Malaysia, okay, berkenaan dengan coronavirus di Malaysia. Okay, maaf saya buat slideshow semula. Okay, pada pukul pada sebentar tadi bila saya tengok berita dekat televisyen, lebih kurang dalam pukul 5 lebih, masih lagi berkisar ada 4 kematian, okay, di Malaysia. Ada 4 kematian yang berlaku dan bila kita lihat benda ini masih lagi tidak dapat ditermakan sebenarnya. Saya sendiri
tidak terbayang di fikiran saya di Malaysia ada kes-kes kematian, okey, yang membabitkan rakyat Malaysia. Dan dalam fikiran saya tidak terbayang yang kita punya kes coronavirus di Malaysia ini akan menjangkau 1,000 kes. Dan sekarang ini statistik kita, kalau kita lihat daripada segi statistik dia, kita lihat sama-sama berapa jumlah mereka yang disahkan terkena COVID-19, okey. Di Perlis ada 9 orang, Kedah ada 47, Pulau Pinang ada 50, Perak ada 55 orang, Selangor ada 292 orang, Negeri Sembilan ada 70 orang, Melaka ada 22 orang, Johor ada 129 orang, Pahang ada 37, Terengganu 27, Kelantan ada 61, Sabah ada 136, Terengganu ada 27, okey. Maaf saya tertinggal Terengganu. Okey, Sarawak ada Sarawak ada 68, wilayah persekutuan. Kuala Lumpur ada 166, Putrajaya ada 9, wilayah persekutuan Labuan ada 5. Dan keseluruhan kes pada hari ini 21 Mac daripada jam pukul 12 tengah hari tadi okey, saya percaya jumlah ini bukan jumlah yang terakhir. Malam ini akan ada lagi sidang media yang dilakukan oleh KKM. Mungkin kita akan dapat number yang sebenarnya nanti. Ada 1,183 orang semuanya, okey, kes COVID-19 di seluruh Malaysia. Ini pukul 12 tengah hari tadi. Dan bila saya dengar petang tadi ada 4 kematian, hati saya macam merasa macam tidak menyangka, okey, sebab Malaysia satu ketika dahulu memang tidak kes dia macam really slow, tidak banyak, tapi drastik dia, perubahan dia sangat-sangat mendadak. Okey, kalau kita lihat daripada segi skop sini kan, bila rakyat Malaysia masih degil, okey, masih tidak mahu duduk rumah, masih lagi merayau dekat mana-mana tempat, masih tak ambil peduli, kita mungkin akan berhadapan dengan isu seperti mana yang berlaku dekat Itali, okey. Auzubillahiminzalik, kita mendoakan supaya kita tidak melalui hal yang sama. Tetapi kalau ikut cara dan momentum rakyat Malaysia sekarang yang masih degil, tak dengar cakap, okey, masih lagi ikut kepala batu ada atas, mereka ini kita akan berhadapan dengan situasi tempoh kuarantin yang mungkin lebih panjang daripada tempoh 2 minggu ini. Okey, kalau kita lihat daripada segi sini, ini yang dipamerkan tadi bukan hanya 4 kematian, tetapi kalau ikut keseluruhan sekarang ini, bila saya tengok social media, ada 8 kematian, okey, yang melibatkan rakyat Malaysia. Okey, ada 8 kematian yang melibatkan rakyat Malaysia. Dan salah satu daripadanya adalah daripada, kebanyakannya daripada kucing, okey, yang membabitkan kes jamaah tabligh yang ada dekat Masjid Petaling, okey. Dan saya tidak menyalahkan secara khusus majlis tabligh ini, sebab kita tahu bukan tujuan ataupun apa yang mereka nak kan, okey. Tetapi dalam masa yang sama juga kita mengharap ataupun kita merayu mereka-mereka yang masih belum melakukan saingan ini untuk datang tampil ke hadapan dan tidak degil, okey, tidak mementingkan diri sendiri. Real Muslim tidak selfish, okey. Dan kalau anda benar-benar seorang Muslim yang sejati, anda datanglah buat pemeriksaan, okey. Saya tegur bukan sebab saya rasis pada orang yang daripada tabligh ini, tidak. Sebab saya orang yang beragama Islam, takkan saya nak tegur orang yang beragama lain. So saya tegur orang yang beragama Islam sahaja, okey. Untuk aku agamaku, untuk kamu agama kamu. So bagi yang lain tu biarlah orang yang daripada Buddha, daripada Kristian yang berkumpul, biar daripada golongan mereka yang menegurnya. Tapi saya sebagai seorang yang beragama Islam, untuk mereka yang daripada tabligh ini tadi, datanglah buat pemeriksaan. Bagi yang belum lagi, datang buat pemeriksaan, okey. Jangan degil, jangan selfish, okey. So kalau kita tengok situasi yang berada dekat Malaysia sekarang, kita bandingkan dengan apa yang berlaku dekat Itali, okey, tak terjangkau di akal kita bagaimana benda ini boleh berlaku di Malaysia, okey. Saya tak terfikir, okey. So kalau kita tengok ini kes di Sarawak saja,
membabitkan 68 orang dan setakat ini ada 3 kematian, dan kalau seperti mana pemahaman saya, seperti mana yang saya tengok dekat social media sebentar tadi, keseluruhan kematian adalah daripada Sarawak ada 5. Okey, maafkan saya kalau saya silap, tapi itu yang diberitahu daripada social media, dan kita akan dapat kepastiannya malam inilah berapa kes kematian di Malaysia. Di Sarawak itu sendiri. Okey, ramai daripada Sarawak yang meninggal dunia, tapi kita lihat daripada segi skop sini, yang diduga bukan hanya dekat Sarawak tapi di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Okey, kenapa saya cakap kita tak boleh bandingkan mic kita ini dengan di Itali? Kita tengok video ini sama-sama, okey, supaya kita dapat pengajaran daripadanya. Dan saya harap anda boleh menonton video ini dengan hati yang terbuka, dan kita cuba belajar sesuatu daripada apa yang dipamerkan melalui video yang disediakan ini. Malaysians are a rebellious species. We think we are invincible. I mean, we are the people who refuse to use zebra crossings because we believe we can stop traffic with the power of the hand. So when the government issued a restriction order on our movements, we just had to defy it. And this is despite warnings that we can be fined or even jailed for up to 2 years just for parking outside. Dia orang So tunggu why do we Azwan still Ali. behave like this? Because it's inconvenient, ma. I'm not sick, my friends are not sick. So much fuss for what? Well, I'll tell you what the fuss is for. Once upon a time, Italy announced a lockdown. But the Italians thought it was silly to stay home, so they continued to go out. And now, Italy's healthcare system is threatening to collapse. The health system buckling under the onslaught. Patients contained, although the virus is not. Families on lockdown. The dead are buried without them. 31,000 cases and over 2,500 deaths. They are running out of respirators and intensive care beds. Their exhausted medical personnel so overwhelmed, they have to choose who to save and who to let die. Waiting lists, even for funerals. Back home, our health DG is pleading with us to stay home, because if we continue to take this lightly, we could face a third wave, and the next one, he says, will be bigger than a tsunami. And just to remind you, Italy has about 3 hospital beds for every 1,000 people. Malaysia has almost 2, and Italy is struggling. So we need to ask ourselves, can we act like responsible adults? Can we, for once, think of other people, those who already have chronic illnesses, the elderly, the frontline medical personnel who risk getting infected as they try to save our loved ones? Do we really need the police or army to start setting up checkpoints everywhere to make sure we can behave ourselves? We just need to stay home. We already have the highest number of infections in Southeast Asia. The tsunami that our health DG is warning us of is looking more and more likely by the day. And when it does hit, Malaysia may not be ready. Just saying. Okey, seperti mana yang ditunjukkan dalam video ini, kita sendiri dapat faham apa sebenarnya yang disampaikan dalam video tersebut. Okey, saya jelaskan lagi sekali, kalaulah rakyat Malaysia tidak merasa bahawa semua ini merupakan tanggungjawab kita bersama dan tanggungjawab kita untuk menjaga sama sendiri, kita akan berhadapan dengan gelombang yang ketiga, dan bila berhadapan dengan gelombang yang ketiga, kita tidak mampu untuk berhadapan dengan isu tersebut. Okey, Itali merupakan negara yang maju, okey, negara yang punya fasiliti daripada segi kesihatan, tapi mereka sekarang berhadapan dengan isu sama ada untuk memilih mana orang yang nak diselamatkan, mana orang yang nak dibiarkan mati.
sebab mereka dah tak cukup peralatan, mereka tak mampu nak buat apa-apa. Okay, tak cukup katil, tak cukup oksigen, everything. Mereka tak mampu nak tanggung. So kita orang Malaysia kalau masih terlalu degil, masih tak boleh nak fikir dengan waras, tak nak duduk rumah, masih berkeliaran, masih main dam, masih lagi pergi majlis orang kahwin dan tidak peduli pasal orang lain, tak payah peduli pasal orang lain, pedulilah pasal orang-orang yang anda sayang. Okay, sebab saya tahu setiap daripada kita kalah dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi pandang pada wajah keluarga kita, mak bapak kita, keluarga yang terdekat dengan kita. Kalau anda tak sayang diri anda sendiri, sayanglah orang-orang yang anda sayang dekat sekeliling anda, keluarga anda sendiri. So kita sama-sama bawa tanggungjawab ini untuk stay dekat rumah dalam tempoh masa 2 minggu ini. Walaupun jauh di sudut hati saya menyatakan bahawa benda ini tidak akan berakhir dalam tempoh masa 2 minggu, tetapi I hope magic will happen. Okay, saya berharap akan keajaiban. Okay, kalau Allah berkehendak menarik semula wabak ini, kun fayakun, tariklah. Okay, dan saya menggesa semua orang yang beragama Islam untuk angkat doa, solat tahajud, solat hajat dekat rumah masing-masing. Kita minta supaya Allah membantu kita untuk keluar daripada wabak ini. Please Malaysian, saya merayu sangat-sangat supaya semua kita bekerjasama untuk menjaga satu sama lain. Tidak ada perbezaan politik sekarang. I don't want perbezaan kaum yang berkait rapat dengan hal-hal seperti ini. Saya nak semua kita bekerjasama untuk masing-masing menjaga antara satu sama lain, dan cara menjaga antara satu sama lain tidak lain dan tidak bukan iaitu stay dekat rumah. Stay dekat rumah, jaga kebersihan, jaga kesihatan, minum air banyak, ambil vitamin yang banyak, dan jaga antara kita sama sendiri. Okay, jaga di kawasan rumah anda itu sahaja. Duduk dekat rumah, stay at home. Yang bagi yang beragama Islam, the real Muslim, not selfish. Okay, mereka tidak akan selfish dengan orang lain, dan mereka akan fikir pasal community juga. Bukan hanya orang yang beragama Islam, tetapi untuk orang yang bukan beragama Islam, mereka juga punya hak untuk hidup. Okay, kita sebagai orang yang beragama Islam perlu keluar dengan akhlak yang baik sebagai orang yang beragama Islam. So sama-sama saya menggesa semua orang yang beragama Islam solat tahajud, dan bagi orang yang beragama Islam, buatlah seperti mana ajaran dalam agama anda, dan kita sama-sama berdoa dan meminta pertolongan daripada Yang Maha Esa untuk keluarkan kita daripada wabak ini. Okay, thank you very much for watching, and then have a good day everyone. Okay, selamat berkuarantin, dan esok merupakan hari yang kelima. Harap anda bersabar, dan hopefully kita dapat keluar daripada wabak ini, dan kita dapat bekerja semula. Kita dapat pergi shopping mall. Okay, kita dapat dengar azan balik, dan thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye bye.